Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من غزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Selamat pagi. Banyakkan diri kita dengan amal ibadat insya-Allah. Nah, baik, kita akan mula daripada ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, kita tengok makna pada ayat 113 ni. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai satu pegangan. Dan orang Nasrani pula berkata, orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih padanya. Jadi ayat ini turun, ayat yang 13 ini turun berkenaan ada kelompok ataupun sekumpulan antara kelompok Yahudi dan juga Nasrani. Mereka bergaduh dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, di mana mereka bergaduh di Madinah, iaitu sekelompok Nasrani daripada Najran, Yahudi Madinah. Dia ada perdebatan, orang kata berlawan mulut. Kalau kita ni makcik bawang lah melawan mulut, kan? Melawan mulut makcik bawang. Dia melawan mulut, dia berlawan. Jadi orang-orang Yahudi berkata, kalian tidaklah berpegang pada satu kebenaran kerana telah kafir kepada Nabi Isa dan juga kitab Injil. Itu orang Yahudi kata. Orang Yahudi kata kepada orang Nasrani Najran. Dan orang Nasrani Najran pula dia berkata kepada orang Yahudi. Demikian pula orang Nasrani berkata, kalian tidaklah berpegang pada suatu kebenaran pun kerana telah kafir kepada Nabi Musa dan juga kitab Taurat. Jadi mereka balah. Duk balah sama mereka. Duk lawan cakap ni, orang ni tak ada pegangan, jadi turunlah daripada hadis riwayat Abu Hatim, ayat ini turunlah atas apa yang berlaku pada orang Yahudi Madinah dan juga Nasrani Najran. Kerana mereka orang kata berlakunya perdebatan antara mereka ni. Kita bergaduh mulut, bercakap, bergaduh mulut. Baik, kita sambung. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Baik, kita tengok maksud dia. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang dari menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, yakni dalam rumah-rumah Allah, dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, masuk ke dalam masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat seksa yang berat. Baik. Dan juga daripada hadis riwayat Ibnu Hatim, ayat ini diturunkan semasa orang-orang kafir Quraisy, mereka melarang orang Islam dan juga ketika itu, dan juga menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di depan Kaabah, untuk solat di depan Kaabah. Jadi kita tengok diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Abi Hatim diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa ayat 114 turun berkenaan dengan adanya larangan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka melarang kaum muslimin, iaitu orang Islam pada ketika itu beribadah di depan Masjidil Haram, dan juga halangan terhadap Rasulullah untuk mendirikan solat di Kaabah. Jadi turunlah ayat ini, di mana Allah bagi tahu kepada orang Quraisy, jangan kamu halang orang-orang Islam. Maksudnya kamu tu yang sepatutnya tiada hak untuk masuk di dalam rumah Allah. Jadi orang kafir Quraisy pada ketika itu, dia menghalang orang Islam dan juga Rasulullah untuk beribadah, untuk dirikan solat di depan Kaabah, di Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini nampak Nabi bersusah payah, Nabi berjuangkan untuk kita umat dia, umat yang dia kasihi, umat yang dia kasihi, untuk kesenangan kita. Jadi kita ni dah dapat banyak kesenangan dah. Bukan lagi kita ni seperti kena berjuang, kena berperang seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang dulu kan. Tapi kita menjadi umat yang dikasihi oleh Nabi. Pada satu hari, Nabi dia duduk bersama dengan para sahabat dia. Lalu dia berkata kepada sahabat dia, sekarang ini dia duduk ni, sahabat dia duduk di depan. Dia kata pada sahabat dia, sekarang ini ni aku sedang rindukan saudara-saudaraku. Jadi sahabat-sahabat ni tanya kepada Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu? Bukankah kami saudara-saudaramu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Bal antum ashabi, kalian tu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Mereka mau beriman kepadaku, mereka mau mengikuti aku, mereka mengasihi aku. Jadi siapakah saudara-saudara Nabi? Kita. Jadi Nabi pada ketika itu dah kasih kepada kita. Dia bersusah payah sehingga dia dihalang untuk bersolat di depan Kaabah di Masjidil Haram. Bersusah payah dia bawa Islam kepada kita. Jadi kita ni kena tunjuk kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga agama Islam ni dengan sebaik-baiknya. Jangan ada perasaan dengki, perasaan khianat ataupun orang buat kebaikan kita nak marah ke apa, jangan. Soal ikhlas tak ikhlas ni bukan tugas kita. Itu adalah tugas Allah. Kita ni hanya hambanya. Kita ni hanya kerjakan.
Nanti Allah yang tentukan hati kita tu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Kalau orang buat kebaikan, maka kita sokong. Dia ikhlas, tak ikhlas, itu kita tak boleh nak hukum. Hanya Allah salah yang tahu ketentuan hati, keikhlasan seseorang itu. Baik, kita sambung. Ayat ke 15. Baik. Walillahil masyriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Baik, kita tengok ayat 15. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah, iaitu kiblat Allah. Yang ini wajah itu bermaksud kiblat Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya maha luas. Yang ini maksudnya luas itu, Allah maha luas itu maksudnya rahmat dia sangat luas. Baik, kita tengok lagi maha mengetahui. Baik. Jadi ayat 115 ini turun sebelum perintah untuk menghadap ke kiblat ketika melaksanakan solat. Jadi ayat ni turun pada sebelum ketika perintah, Allah perintahkan untuk menghadap kiblat ketika mendirikan solat. Jadi orang pada ketika itu, di mana At-Tabari menyebutkan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan satu kaum yang tidak dapat melihat arah kiblat dengan tepat sehingga mereka solat ke arah yang berbeza-beza. Jadi mereka keliru di mana mereka pada ni, sebab sebelum ni, sebelum kiblat, sebelum Allah perintahkan untuk solat menghadap ke kiblat, kan, mereka tak tahu. Jadi Allah turunkan ayat ni, solatlah di mana pun, di arah timur ataupun barat, di situ arah kiblat Allah, iaitu di mana-mana pun itu adalah kiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang ni mana kita menghadap Masjidil Haram, kita menghadap Kaabah. Bukan kita sembah Kaabah tu, tak. Bukan kita sembah Kaabah tu, kan. Kadang kita dengar orang kata kadang kita tengok dekat Facebook, kan, Facebook yang perdebatan antara Islam dan juga bukan Islam. Mereka kata kita sembah Kaabah. Bukan kita sembah Kaabah, itu hanya kiblat kita. Kiblat kita semua kiblat orang Islam. Sebelum itu kiblat kita di Masjidil Aqsa. Lalu Allah pindahkan, di mana peristiwa itu berlaku di dalam bulan Syaban, bulan yang sebelum Ramadan. Kita dah lalui bulan tu. Di dalam bulan tu jugalah berlakunya perintah pengubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ubah ke Masjidil Haram. Baik. Kita sambung. Ayat ke 116. Tengok ayat yang 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullahu qanitun. Baik. Mereka berkata, kita tengok maksud dia. Mereka berkata, yakni orang kafir. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Dia kata Allah mempunyai anak. Baik. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Mereka kata Allah mempunyai anak. Kalau kita tengok sekarang ni, agama apa yang kata Allah mempunyai anak? Agama Kristian lah, kan. Kristian ialah Nabi Isa, kan. Dia pun mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan juga Maryam itu adalah Maryam itu adalah macam mana? Maryam itu adalah siapa? Isteri ya. Allahumma salli. Saya tak ingatlah. Tapi dia pun mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi maha suci Allah,
Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua ini adalah kepunyaan Allah. Bahkan diri kita pun adalah kepunyaan Allah. Jadi kita kena jaga diri kita baik-baik. Kita punya dalam ni jantung kita, muka kita, semua ini adalah kepunyaan Allah. Sampai satu masa kita kena kembalikan kepada Allah. Kita kena kembalikan kepada Allah. Semua ini adalah hak Allah. Kalau Allah nak, dia akan cabut. Tapi kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, kita tengok 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan apabila dia berkehendak, maksudnya untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya, jadilah, lalu ia jadilah. Ini maksudnya dia kata kun fayakun. Kalau dia berkehendak, maka dia akan kata kun fayakun, maka jadi. Jadilah ia, maka jadi. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, dia cuma hanya boleh kun fayakun. Kun fayakun. Dia boleh berkehendak atas segala benda. Allah berkehendak atas segala benda, sebab dia lah pencipta. Allah lah Tuhan. Dia lah mencipta langit dan bumi. Dia lah mencipta arash. Dia lah yang mencipta Lauh Mahfuz. Dia yang menciptakan malaikat, dan juga iblis. Dia menciptakan semua. Baik. Jadi apabila dia berkehendak pada suatu benda, kalau dia nak mencipta, maksudnya dia nak menciptakan suatu benda. Kalau dia nak, maka cukuplah bagi dia tu hanya cakap kun fayakun, jadilah, maka ia akan jadi. Itu Allah Maha berkuasa. Baik. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kita tengok. Dan orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang yang sebelum mereka telah mengata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Pada kaum yang yakin. Jadi ayat yang 118 ni, ucapan adalah gambaran nyata dari apa yang ada di dalam hati. Orang-orang kafir ni, mereka mempunyai corak hati yang serupa antara satu sama lain. Mereka ni mempunyai corak hati, orang kata mempunyai persamaan hati ni sama antara satu sama lain. Mereka berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang kepada kami, kekuasaannya kepada tunjukkan kekuasaannya kepada kami. Jadi demikian pula orang yang sebelum mereka, maksudnya sebelum mereka yang berkata ni, orang kafir ni, sebelum mereka itu telah pun berkata sedemikian itu, telah kata sama seperti itu. Jadi ayat 18 ucapan orang-orang kafir ni, mereka mempunyai corak hati yang sama. Yang serupa hati mereka ni antara satu sama lain ni sama. Jadi tengoklah kebesaran Allah, tengoklah apa yang Allah cipta ni. Langit dan bumi. Langit ni dia duduk di atas. Tak ada tiang pun.
Adapun kita kalau nak buat bumbung, kita kena letak tiang. Kalau tak letak tiang, moga dia jatuh. Kan? Jadi tengoklah, itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan kehidupan di dasar laut. Allah menjadikan kehidupan di dalam laut. Allah menjadikan kehidupan di atas darat. Allah menjadikan kita manusia. Allah menjadikan iblis. Allah menjadikan malaikat. Itu adalah kebesaran Allah. Cuba lihat banyak kebesaran Allah yang ada. Pohon-pohon, pokok-pokok, itu adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu. Ini siapa? Mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Jadi sesungguhnya kami telah mengutuskanmu Nabi Muhammad. Ini Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Nanti dengan membawa kebenaran. Ini membawa agama Allah dengan penuh kebenaran. Sebagai pembawa berita gembira. Sebagai pembawa berita yang gembira. Di mana ketika itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sebelum Rasulullah itu ada, di mana pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, dunia dalam kegelapan. Dunia dalam kegelapan pada zaman itu, zaman yang sangat gelap. Orang tak ada agama, orang orang menanam anak perempuan pada zaman jahiliyah tu. Jadi Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa berita gembira kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia, pada sekalian alam, dan membawa kebenaran, iaitu agama Allah. Baik. Jadi kita bersyukur kerana kita ni dilahirkan, alhamdulillah, dilahirkan dilahirkan sedia kala Islam. Dilahirkan Islam. Maksudnya kita tidak perlu mengucapkan dua kalimah syahadah. Adapun orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia kena mengucapkan dua kalimah syahadah. Tapi kita, alhamdulillah, kita dilahirkan Islam. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah bagi kita dua nikmat yang sangat besar di dalam dunia ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kalau kita ni tanpa Islam, kita ni seperti padang pasir yang terbentang luas, tak ada apa, kosong. Tapi bila kita ada Islam, di padang pasir terbentang luas itu, kita ada satu pohon pokok. Tapi kita kena berdoa supaya Allah letak iman di dalam diri kita. Maksudnya di pokok itu, di satu pohon pokok itu, ada buah yang ranum, ada daun-daun yang rendang. Itulah iman. Kalau kita tak ada iman, kita hanya ada Islam, kita seperti pohon pokok yang tiada buah yang ranum dan daun-daun yang rendang. Jadi kita kena bersyukur kerana yang pertama kita ada Islam. Yang kedua, kita ada iman. Dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah kekalkan iman kita ini. Jangan bolak-balikkan iman kita ini. Jangan bolak-balikkan hati kita ni. Jangan kita bolak-balikkan, kerana hati inilah yang selalu berbolak-balik. Hati ni jugalah yang kita akan bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi hati inilah, hari ini boleh jadi kita kata kita sayangkan seseorang, tapi esok kita boleh jadi kita kata kita benci pada orang tu. Sebab itulah apabila kita sayang ke seseorang itu, sayanglah dia berpada-pada. Apabila kita benci pada seseorang itu, benci dah berpada-pada. Jangan terlalu sayang, jangan terlalu benci. Boleh jadi hari ini kita benci,
esok dia menjadi orang yang kita sayang. Boleh jadi hari ni kita sayang dia, esok boleh jadi dia adalah orang yang paling kita benci. Qalbun mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman ini berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia berkehendak sebelah sini, dia balikkan sebelah sini. Kalau dia berkehendak sebelah sini, dia balikkan ke sebelah sini. Jadi mintalah kepada Allah, Allah tetapkan hati kita, iman kita. Jangan bolak-balikkan kiri ke kanan, jangan bolak-balikkan. Tetapkan hati kita Islam dan juga iman. Jangan keluarkan kita daripada Islam. Kalau kita tengok ramai sekarang ni, kalau di Facebook pun ada kempen murtad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kempen murtad. Masya-Allah, tu kena jaga-jaga kempen murtad. Jadi Allah tidak melihat pengawalan kita, Allah melihat pengakhiran kita. Bagaimana yang ada satu kisah di mana seorang ahli ibadah, dia beribadah kepada Allah selama beratus tahun. Apabila dia mati, amalan dia dihitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah kata dia masuk ke syurga. Lalu dia kata dia nak masuk syurga dengan amalan dia. Lalu Allah ambil sebiji mata dia, Allah timbangkan dengan amalan dia. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nampak? Kita ni hidup untuk mendapat redha Allah. Kita hidup untuk mendapat keberkatan Allah. Kalau kita beribadah dengan penuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita beribadah dengan penuh perasaan, aku beribadah, orang tengok aku solat, orang tengok aku segak beribadah kepada Allah, itu sangat bahaya tuan-tuan. Bagaimana saya pernah kongsikan kisah Abu bin Hashim yang diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di mana Abu bin Hashim ni nama dia tidak dicatat oleh malaikat dalam buku amalan, sedangkan dia orang yang ahli ibadah. Nampak? Jadi beribadahlah kepada Allah kerana kita nak mencari redha Allah, kita nak mencari keberkatan Allah, bukannya kita nak mencari redha manusia ataupun kita nak cari perhatian manusia. Jadi jaga-jagalah hati kita ini. Doakan semoga Allah tetapkan hati kita. Dan ambillah kesempatan ini, peluang ini untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana inilah masanya kita nak buat kerja ni, kita nak pulun kerja ni. Kita nak pulun kerja ni, nanti di akhirat nanti kita akan dapat balasan. Ad-dunya darul amal wal akhirah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazam. Dunia ni tempat untuk kita bekerja, beramal. Dunia ni tempat kita buat kerja. Contoh kita pergi kerja tu, kita kerja, cukup bulan kita ambil gaji. Tapi di sini di dalam dunia ini, kita sebagai hamba, ad-dunya darul amal, kita bekerja, kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat dengan sesungguhnya. Wal akhirah darul jazam. Nanti di akhirat nanti ambillah gaji kita. Ambil habuan yang apa yang kita telah beramal kepada Allah. Ambil apa orang kata, ambil hadiah ataupun gaji kita. Adapun nanti kalau kita buat lebih, kita akan dapat bonus. Contoh kita buat lebih, kita solat tahajud, kita buat sunat, kita puasa sunat, kan, kita baca Al-Quran, akan ada bonus-bonus dia. Sama macam kita kerja, cukup bulan kalau kita ada OT, overtime, kita ambil duit overtime. Kita ambil duit OT kita, gaji OT kita. Gaji 1,500 dapat OT, buat OT dapat alhamdulillah dapat 800, dapat 500, dapat 1,500 dapat 2,000. Jadi macam itulah kita di dunia ini, mana ad-dunya darul amal, tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita bekerja. Jadi wal akhirah darul jazam, nanti di akhirat nanti kita akan ambil habuan kita akan ambil gaji dengan bos kita. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil kesempatan ni, kita buat ibadah, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan asbab Al-Quran lah Allah mempertemukan kita dalam live ni. Walaupun saya tidak dapat melihat yang menonton ini, tapi syukur kita kepada Allah, Allah telah menghimpunkan kita dengan Al-Quran. Allah telah
Allah telah menggerakkan hati kita ni untuk duduk bersama dengan Al-Quran, dan kita doakan semoga Allah letak istiqamah dalam hati kita ni. Istiqamah. Kerana istiqamah ini adalah sesuatu perkara yang sangat susah. Satu perkara yang sangat susah. Satu perkara yang sangat susah. Sebab itulah Nabi dia suka. Dia kata Allah ini sangat suka pada amalan yang sikit-sikit tapi berterusan. Maksudnya buat sikit-sikit tapi berterusan. Bukannya hari ni buat terus banyak, esok kita tinggal. Jadi kalau kita tak boleh baca sehari satu muka surat, bacalah sehari satu ayat. Maintain jalan. Agak hati diri kita tu dah cukup kuat, kita next sikit 2 ayat. Dah kuat sikit, next sampailah jadi satu muka surat. Jangan pernah tinggal Al-Quran. Kerana apabila kita duduk dengan Al-Quran, Al-Quran lah yang akan memberkati hidup kita. Jadi saya pernah kata, ada pesan seorang ulama muktabar, ulama yang sangat besar. Dia kata, kalau kamu tidak boleh membaca Al-Quran, kalau kata sibuk sangat dah, sehari satu ayat pun tak boleh, cukuplah hari yang kamu lalui itu, kamu pegang Al-Quran, kamu tatap dia. Kerana apabila kamu menatap Al-Quran ini, kamu akan dirahmati dalam kehidupan kamu pada hari itu. Allah akan hantar malaikat rahmat untuk duduk bersama dengan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Jadi jangan kita sia-siakan apa yang Allah nak bagikan kepada kita. Duduklah bersama dengan Al-Quran. Kita bersyukur warga-warga Al-Quran ini jaga oleh Ustaz Adnan. Kita dijaga, kita diberi majlis-majlis, program-program Al-Quran yang sangat banyak. Talaqi cara bersanad, talaqi dan tadabbur Al-Quran yang disusun oleh Ustaz Adnan. Kita rasa satu yang luar biasa apa yang dibuatkan oleh Ustaz Adnan. Jadi dengan asbab ni, dengan Al-Quran, kita berdoa kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu ini dia boleh bagi syafaat. Orang yang menuntut ilmu ini dia boleh bagi syafaat. Jadi mana tahu nanti kan, kita ada seseorang daripada kita, contohnya saya, mungkin tergelincir sedikit dengan asbab satu kesalahan di akhirat nanti, maka tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam ni, mungkin nanti boleh kenal saya dan boleh berkata, dulu dia ni duduk dengan aku bersama dengan Al-Quran dulu, kami nak dia masuk ke syurga. Jadi dengan asbab Al-Quran ni, kita menuntut ilmu Allah, maka kita boleh, insya-Allah, orang yang menuntut ilmu ni boleh bagi syafaat kepada ahli saudara dia, keluarga dia. Jadi insya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa lagi bersama dengan saya malam ni, insya-Allah akan bersama dengan Ustaz Afiq pukul 10 suku, seperti semalam pukul 10 suku, bersama dengan Ustaz Afiq, insya-Allah. Dan nanti insya-Allah akan bersama dengan Ustaz Dan, akan bertukar-tukar lah. Kita ada jadual yang kita akan, orang kata, keudarakan bersama-sama. Kita berkongsi ilmu, kita bermuzakarah, kita bermutalaah Al-Quran secara bertalaqi ini, dengan semoga kita mendapat redha, keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita, keluarga kita, dan juga Allah menjaga sanak saudara kita, khususnya umumnya, yakni Allah menjaga seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah ini daripada wabak COVID-19 ini. Allah jauhkan kita, keluarga kita ini daripada bala dan juga wabak dan juga kekurangan makanan, bekalan makanan. Jadi insya-Allah berdoalah banyak-banyak. Jadi kita mungkin hari ni kes mungkin akan turun lagi kot. Saya pun tak tengok berita lagi, tapi makin hari kita tengok kes makin turun. InsyaAllah sedikit masa lagi kita bolehlah keluar berjumpa dengan keluarga, dan kita boleh berhimpun lagi dengan Al-Quran. Kita boleh jumpa Ustaz Nan kan, lama kita tak jumpa Ustaz Nan kan. Mungkin ramai yang rindu Ustaz Nan senyum kan, mungkin ramai nak tengok Ustaz Nan kan. InsyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu.